Oke, salam dan salam sejahtera, dan hari ini kita ada satu berita mengejutkan dan juga berita hangat dan juga yang mengembirakan rakyat Malaysia, yang mana penyimpan mohon besar raja-raja iaitu Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam kenyataan hari ini di media memaklumkan bahawa pemilihan dibuat di mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 yang mana telah pun kita tahu iaitu Sultan Johor dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Jan 2024. Dan apa yang kita lihat ini adalah pertukaran ini berlaku untuk menggantikan yang kita tahu Sultan dari Pahang iaitu Sultan Abdullah. Dan ini adalah satu yang rakyat Malaysia mahukan kerana isu yang sedang berlaku dalam politik negara kita ini melibatkan isu 3R, yang mana kita lihat perlu satu ketegasan yang saya lihat selama ini ramai rakyat yang menyatakan harap-harap Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Ini telah pun kita lihat hari ini telah pun menjadi satu kenyataan, dan kita tahu Yang di-Pertuan Agong yang bakal mengganti Yang di-Pertuan Agong yang ada ni iaitu Sultan Johor adalah seorang sultan yang sangat tegas tetapi berjiwa rakyat, yang mana juga kita tahu ramai pemimpin-pemimpin ini juga takut dengan dia. Dan kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau kita lihat begitu rapat dengan Sultan Johor, dan saya harap antara Yang di-Pertuan Agong yang akan datang dan juga Perdana Menteri kita ada kesinambungan dalam isu 3R ini agar tidak terus memain isu politik dan melibatkan rakyat yang sengsara di bawah. Saya percaya kebijaksanaan daripada Sultan Johor yang mana akan menjadi Yang di-Pertuan Agong akan datang sangat diharapkan oleh rakyat jelata, dan kita akan melihat bahawa satu kombinasi yang melibatkan kepimpinan Perdana Menteri. Kita tahu ini amat menakutkan kepada pihak pembangkang, terutamanya orang yang berkeras untuk nak menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini, sampaikan dia nak jadi pengerusi di 4 buah negeri. Orang itu tidak lain tidak bukan, orang yang tidak sehaluan dengan Sultan Johor ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kalau kita lihat hari ini, kalau mereka terus lagi dengan serangan-serangan kepada kerajaan, saya percaya ada perkara lain akan berlaku, mungkin kepada Tun ataupun mungkin kepada pemimpin-pemimpin PAS yang selama ini bermain dengan sentimen. Kalau kita lihat mereka bermain dengan sentimen agama yang terlalu tajam. Kita lihat bagaimana apabila Sultan Johor tidak semudah-mudahnya untuk penceramah-penceramah PAS ini ataupun penceramah-penceramah bebas yang apabila tidak dapat perkenan daripada Sultan Johor untuk mereka nak melakukan apa-apa melibatkan agama di sana. Jelas ini juga saya harap Sultan Johor apabila menjadi Yang di-Pertuan Agong, saya juga sebagai rakyat berharap keadilan kepada rakyat itu, dan sentimen kaum dan agama ini harus dihentikan, dan kita harus menjadikan negara ini seperti mana yang kita harapkan apabila Sultan Johor itu boleh mentadbir Johor itu dia sebagai sultan. Yang kita lihat keharmonian yang ada di Johor itu yang saya hargai. Di Semenanjung satu-satunya negeri yang saya lama duduk, yang saya rasa bahawa keharmonian di antara kaum itu masih terjalin dengan baiknya adalah di Johor. Kalau kita lihat orang Sarawak pun ramai di Johor, sampai menetap sana sampai dah tak nak balik, menganggap seolah-olah negeri Johor itu adalah negeri kedua mereka. Ini jelas bahawa orang-orang Johor ini telah dididik dengan panduan daripada sultan mereka dengan begitu jayanya. Jadi ini yang kita harap apabila Sultan Johor boleh menjadi Yang di-Pertuan Agong kita. Kita sebagai rakyat mengharapkan kombinasi antara kepimpinan daripada Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri, dan juga daripada kombinasi seorang raja yang adil yang kita harapkan yang begitu tegas. Ini betul-betul akan menakutkan mereka-mereka yang berada di pembangkang hari ini. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bersama dengan Sultan Johor akan datang pada tahun depan, saya percaya akan perlahanlah isu perkauman dan agama ini, kerana pemimpin PAS akan takut dengan Yang di-Pertuan Agong yang kali ini. Mereka tidak akan boleh cari makan lagi, terutamanya Tun mungkin tidak akan boleh bersuara lagi, kerana sebelum-sebelum ini kita rakyat di negara ini juga tahu bahawa kerabat Johor memang tidak suka dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Jadi kalau kita tengok apabila PH memerintah di PRU ke-14, kita lihat pertelingkahan berlaku di antara Sultan Johor yang ada hari ini, yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong, dan hari ini dia menjadi Yang di-Pertuan Agong, dan Tun
cuba untuk menyelesaikan masalah 4 buah negeri ini, saya lihat Tun akan stuck di sini, akan mengalami masalah disebabkan oleh sikap Tun ini sendiri yang suka membelakangi raja-raja, suka membelakangi kedaulatan yang mana dispin oleh Tun. Yang membuang kuasa raja adalah Tun. Yang membuang kuasa-kuasa Melayu ini sebenarnya Tun. Tapi hari ini kerajaan yang ada dipersalahkan. Kuasa raja-raja yang membuang benda itu adalah Tun, dibentang ke parlimen, dan itulah dia yang mereka mainkan hari ini. Apabila dia tidak mempunyai kuasa, yaitu hak orang-orang Melayu makin terhakis dan sebagainya. Tapi yang menghakis adalah orang seperti Tun ini. Jadi perkara ini semua kita tahu. Dan saya percaya apabila berkuat kuasa 31 Jen akan datang, dan saya percaya juga bahawa kestabilan politik kita akan kembali pulih. Di sini juga saya lihat Muaswarat ini juga ya memilih Sultan Perak ya, Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan yang Tuan Agong dalam bagi tempoh yang sama. Jadi kombinasi antara Sultan Sultan Johor dengan Sultan Perak ya, ini adalah kombinasi yang diharapkan oleh rakyat. Karena orang tahu Sultan Perak ini rakyat pun saya tengok menyatakan keadilan bahawa Sultan Nazrin ini juga berkenaan dengan isu undang-undang. Dia sangat bagus. Ini adalah satu berita yang terbaik yang saya rasa rakyat Malaysia betul-betul nak. Dan saya percaya sangat-sangat bahawa keharmonian kaum akan terjalin semula. Dan saya percaya ini adalah tahun terakhir untuk isu-isu perkomanan agama ini terus dimainkan oleh pihak-pihak politik, terutamanya daripada Perikatan Nasional dan juga daripada parti yang ada dalamnya, yaitu parti PAS dan Bersatu ini. PAS lepas ini saya ingat susah nak cari makan. Kalau Sultan Nazrin jadi timbalan, manakala yang Pertuan Agungnya Sultan Johor, habislah politik mereka. Mereka tidak akan boleh bersuara lagi lebih-lebih dalam isu mereka memainkan cerita tentang isu raja, isu Melayu, isu Islam ini. Saya rasa sudah habis ke tahun ini. Mungkin sekarang ini sebab itu mereka push betul-betul permainan isu kaum, isu agama ini, supaya mereka boleh mengambil alih kerjaan. Tetapi saya rasa apa yang mereka buat ini adalah satu kerja sia-sia, yang mana parlimen kita tahu terbentuk dengan hasilnya ahli-ahli parlimen yang akan menyokong kerajaan yang ada hari ini. Dan mereka terus meroyan dengan jumlah kursi yang berada di 74 kursi itu untuk terus bermimpi nak menjadi kerajaan. Dan saya percaya juga kalau apa yang kita lihat mereka menjadi kerajaan pun, saya percaya yang Pertuan Agong yang akan datang tidak akan memberi ruang yang mudah untuk mereka ini mentadbir negara mengikut acuan mereka yang kita lihat berlaku banyak keterisan dan sebagainya. Saya percaya juga mereka-mereka juga akan tidak mampu untuk bekerja sama dengan Sultan Johor sebagai yang Pertuan Agong dan juga Sultan Nazrin sebagai timbalan yang di Pertuan Agong. Itu yang saya lihat. Jadi itulah berita gembira untuk kita. Sekian saja dari saya. Terima kasih.